Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan bersama dengan teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Saidi, saudara Nuri Solutions, saudara Zizi Muhammad, saudara Syahar Ibrahim, terima kasih saudara Saidi Ilyas, saudara Zamari Elsi, sampai malam menemani saya. Begitu juga dengan Yang Maya, Mazlan Khalid, saudara Airil Awi, Fazil Yub Tanisma, saudara Jamaluddin Bazi, saudara Razali Stapa, saudara Razak, saudara Yaakob Bob. Kita juga Medan K, Joka Karim, ya, saudara Nordin, saudara Ramli Razak, saudara Mat Spana. Waalaikumsalam, salam pencerahan. Pak Long Mat, apa khabar Pak Long? Lin Muhammad, saudara ZMK Makmur, saudara Kamarul Azhar, saudara Ahmad Map, saudara Abu Nem, salam perjuangan, saudara Bahari Osman, Syahra Ibrahim, Madam K, Abu Bakar Ridwan, Zamuddin Mat, itu juga Awang Yusof, Rosli Mishah, saudara Adlo Chun, Openg Temu. Teman-teman jangan lupa ya, like, share dan subscribe. Saya tak minta lebih daripada itu saudara. Tak ada kena bayaran apa-apa pun. Ya, saudara Kamarul Azhari, saudara Richard Bakri, Cik Enden, saudara Muhammad Nazri Syafi'i. Kita juga dengan saudara Rashid Harun, saudara Puan Umi Kasum, Iman Cahaya, saudara Santero Rapala, nama sedap-sedap. Adio Chun, Wayamon, Roslimah, Puan Syarifah Hafifah dan saudara Muhammad Zaki, saudara Abrahman Manas, saudara Jaka Linglung, Bro Eddie, apa khabar? Tuan Haji Azhar belum manap. Jaka Linglung, Abdul Aziz Abdul Rahman, Raja Kamal Raja Bazian, apa khabar aku? Hujan tak di Sungai Petani? Zaman dia di akhir. Zaman di akhir. Saudara Muhammad Nur Khalzi, saudara Azlin Abdullah. Itu juga dengan Puan Norehan Ramli, Samsudin Harmat, salam perjuangan dari Sungai Petani, ya saudara. Saudara Sayulan, jangan sayu sangat. Nur Samba, Roslan Lan, Mat Spana, warga cinta damai yang terbaik, benar. Saudara Karul Zaman Muhammad, terima kasih kerana mengingatkan agar teman-teman janganlah menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan. Kita saudara Nasir, Cik Norlia, Rosli Yunus, saudara Amran Abi, Rusinin Kurungut, apa khabar orang Sarawak? Saudara Wahab Muhammad, Lang Buana, saudara ini Bulan Terang. Mana ada bulan terang saudara? Hujan ni. Saudara Wahab Muhammad, Ujang Min, Waalaikumsalam. Saudara Ahmad Mahmud, saudara Muhammad Ahmad, Muhammad Harmi, apa khabar? Salam dari Shah Alam, kata Muhammad Harmi. Saudara Ramli Karim, apa khabar saudara? Moga orang di Keluang sihat belaka ya. Saudara Rosli Le, saudara Mat Spana, saudara Mat Rafi, salam Madani katanya. Saudara Adam Haris, saudara Nasir, saudara Megat Zaharuddin, saudara Megat Azim minta maaf, tak boleh nak, saya tak kerti nak buat live sama sekali saudara. Saudara Yaakob Bot, kain buruk, bukan kain buruk saudara, tak baik mengenal diri sangat ya. Saudara Amirul, saudara Pak Din dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah usai pencerahan ini saya akan santuni satu persatu saudara. Baik, seperti biasa saya harus memberi pencerahan terhadap kedudukan negara kita khususnya dalam COVID-19. Hari ini hari Ahad, tanggal 22 Januari. Dah 2 hari dah. Kongsi Pak Cai. Dan hari ini merupakan hari yang ke-1040 saudara. 1040 hari dah COVID-19 melanda negara kita, di mana laporan daripada sahabat saya saudara Jamil Idris bersama dengan Rio, nampaknya semalam ada sedikit peningkatan. Kerana kemarin 285 jangkitan dan semalam ada naik sikit iaitu 293 jangkitan. Artinya saudara, dalam keadaan begini, angka yang terkumpul daripada 1040 hari COVID menyerang sejumlah 5,34,521 warga kita yang dijengah oleh virus corona. Bagaimanapun alhamdulillah saudara,
belum ada laporan kematian yang saya terima. Dari laporan tersebut, terdapat 6 negeri meningkat dan 6 negeri susut. Sementara itu, di Johor, 15 jangkitan, Wilayah Persekutuan 69 jangkitan, dan Labuan 1 jangkitan. Tiga-tiga negeri ini saudara tidak berubah. Kemarin pun angka yang sama dan semalam pun angka yang sama. Agak mengembirakan bila saya melihat Perlis. Perlis ni negeri Pak Nazil sifar COVID-19. Bagaimanapun saya melihat juga mengembirakan apabila Selangor nampaknya terus susut daripada 98 kepada 84. Tidak ada negeri yang mengalami jangkitan COVID-19 melebihi angka 100. Alhamdulillah, berusahalah kita untuk segera memutuskan jangkitan ini, saudara. Bagaimanapun dengan suasana hujan, sejuk dan sebagainya, saudara, saya ingin mengingatkan anda bahawa COVID-19 ini mudah menjangkit. Berhati-hati kalau saudara menghadiri majlis ataupun menaiki kenderaan awam, teksi ke, atau Grab ke, bas, kereta api maupun LRT dan MRT, pastikan anda memakai pelitup muka supaya virus corona tidak mudah menjangkit. Dan jika anda pulang daripada berjauhan atau keluar rumah, pastikan anda menjaga kebersihan, basuh tangan dengan sabun dan sebagainya. Dan kalau lama sangat, dalam 5-6 jam di luar, eloklah mandi, barulah kita santuni anak-anak. Saya khawatir kadang-kadang saudara punya anak kecil. Jadi anak kecil ini mudah terjangkit oleh virus corona. Bersamalah kita berdoa, berusaha untuk memutuskan jaringan COVID-19, saudara. Usai pencerahan COVID-19, izinkan saya dalam 3-4 minit untuk mewawarkan produk teman-teman kita dalam segmen e-commerce. Jadi kalau anda mempunyai produk, hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar memasarkan setangin Al-Baqur yang bila kita bakar, harum semerbak satu rumah. Ingat saudara, rumah yang harum semerbak aromanya, itulah rumah kesukaan para malaikat untuk singgah dan kebencian para syaitan. Al-Azhar turut memasarkan haruman parfum, minyak wangi daripada tanah Arab yang dibuat berasaskan daripada pati kayu gaharu. Andainya anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa pula boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah, saudara. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, mahukan buah-buahan dihantar terus ke rumah anda, buah-buah tersebut manis, grade A, harga lebih murah daripada harga pasaran, hubungi Saudara Syauqi di talian 012 357 5703. Ini untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, saudara, ya. Akhir sekali, jangan lupa makanan kebaran saya, Popiah Sira Lady Maria. Memang sedap, mengasyikkan, pedas, rangup dan manis. Saudara boleh hubungi Saudara Nizam di talian 019 435 1203. Harganya murah, saudara. Cuma saya tak boleh mewawarkan harganya sebab itu perjanjian saya dengan penyelia atau penyedia halaman ini, saudara. Baik. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini adalah sebagai panduan dalam kehidupan kita, saudara. Sungguhnya, saudara, orang yang egois ataupun egonya tinggi dipanggil egois, saudara. Selalunya mereka mudah melukakan hati orang lain melalui percakapannya ataupun sikapnya, saudara. Jadi kadang-kadang bila dia bercakap penuh dengan kata-kata yang memperlecehkan orang lain, sikapnya membangga diri, malahan seringkali juga menjengkelkan. Hati insan lain juga sering dilukakan kerana sikap takbur, sekalipun orang itu rapat dengannya, seperti kedua ibu bapa, isteri, suami, anak, sahabat dan saudara mara. Orang yang takbur ini dia akan bercakap apa saja ikut suka hati dia. Dia tidak mahu memikirkan perasaan orang lain. Ironisnya, orang yang takbur ini juga mudah pula terluka. Mereka mudah rasa tersindir ataupun diperkecilkan maupun dipinggirkan oleh orang lain. Dia menjadi terlalu sensitif serta mudah terasa ataupun emosional, mudah berkecil hati dan merajuk
serta akhirnya menjauhkan diri. Dirinya pantang dicabar. Pasti dia akan mencabar orang lain pula. Jadi orang yang egois ini, mereka mudah marah, saudara. Mudah melenting kerana hal-hal yang kecil, terik pengek, yang remeh saja. Sebab itu orang yang takbur juga sukar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sedangkan apabila dia mempunyai kuasa dan punya upaya untuk membalas, dia membalas dendam bukan saja setimpal, malah melebihi kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Orang yang egois, saudara, orang yang egois ni selalunya mereka ingin menjuarai dalam sesuatu perbualan ataupun perbincangan. Dia menganggap perbualan itu sebagai satu pertandingan, bukannya perkongsian untuk mencetuskan, perkongsian minda, saudara. Kerakusannya adalah untuk menunjuk bahawa dirinya pandai. Ataupun kalau bercakap soal agama, nak tunjuk dirinya alim, bahawa dia saja yang betul, dan mengangkat dirinya hingga menyebabkan dia kurang menjadi seorang pendengar. Sepatutnya kita dalam perbincangan, ada kalanya kita harus menjadi seorang pendengar yang baik. Sebaliknya, dia juga sering kali memotong cakap orang lain sebelum sempat teman yang berbual dengannya menghabiskan cakap ataupun mengutarakan pandangan. Sebab itu, saudara, berhati-hatilah. Jangan terlalu egois dalam hidup kita ini. Orang yang egois, orang yang takbur, orang yang sombong adalah kebencian Allah SWT. Saudara, itulah seketika sedikit culipan daripada teman-teman saya. Sekali lagi saya ingatkan anda, saya bukan seorang ustaz yang punya kelayakan. Saya juga bukanlah seorang mu'alim maupun seorang yang boleh dianggap sebagai da'i. Saya hanyalah mengutarakan pandangan bila saya terima, saya tengok ataupun saya lihat bicara ini baik untuk perkongsian kita bersama. Begitu juga kita harus menyantuni pandangan saudara Datuk Seri Said Ali, mantan Ketua UMNO Bahagian Ceras, yang menghantar kiriman dalam segmen Mutiara Kata. Menurut Datuk Said Ali, kesombongan hanya menjadikan akhlak dan wajah anda pudar kerana mengikut perangai iblis yang sombong kepada Allah. Jadi saudara, jangan bersikap sombong, kerana ini akan menjadikan akhlak dan wajah anda pudar, tak ada cahaya, kurang seri saudara. Orang melihat pun dengan kebencian. Terima kasih Datuk Said Ali atas kiriman Mutiara Kata yang saya rasa sesuai untuk kita hayati bersama. Dalam keadaan begitu, saya tidak lupa untuk seringkali mengingatkan pimpinan negara supaya mereka janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, kita khawatir negara boleh jadi muflis, saudara. Baik. Hari ini, saudara, adalah hari yang ke-48. Kita sudah pun masuk hari yang ke-48 wujudnya kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bermatlamatkan menangani derita rakyat. Itu kena ingat, saudara. Kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan, adalah berhasrat untuk menangani derita rakyat. Dalam waktu yang sama, kita tinggal lagi 59 hari untuk kita menanti lambaian Ramadan. Dah dekat dah, saudara, untuk kita masuki bulan Ramadan yang penuh kemuliaan. Berdoalah agar kita dapat sampai ke bulan yang mulia itu, saudara. Bicara kita malam ini, saudara, tajuknya adalah korupsi politics. Sabar, saudara, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, pergi ke pantai mencari kerang, suntuk sehari, kerang bertimbun. Asyik mengintai kesalahan orang, menganggap diri sesuci embun. Ini orang yang selalu nak tengok orang salah apa semua tu, dia menganggap dirinya sesuci embun. Orang yang ego, orang yang sombong, orang yang tidak mahu mendengar alasan-alasan orang lain, dan dia menganggap dirinya adalah seolah dirinya sesuci embun. Tambah Pak Nazir lagi, pergi pekan membeli kain. Ke pekan sehari, beli kasturi. Usah menjenakakan orang lain. Perbuatan itu merendahkan diri. Pak Nazir berpesan, jangan kita menjenakakan ataupun mentertawakan orang lain, kerana perbuatan itu adalah merendahkan diri kita. Saya suka Pak Nazir ni, dia bagi tahu kasturi itu maksudnya limau kasturi. Sebab kasturi macam-macam, saya ada aroma, ada minyak wangi kasturi sebagainya. Tapi yang dimaksudkan oleh Pak Nazir
adalah kasturi, limau kasturi, saudara. Selalu kita buat air. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang bagi saya cukup bernilai. Dan saya mengharapkan Pak Nazil teruslah berkarya nun jauh di Perlis sana, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, mesti saya memberi peringatan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam pelbagai channel. Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan maupun tulisan yang anda lontarkan dalam buku muka saya ini, saudara, kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Ingat, kita mempunyai peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Jadi setiap apa yang anda lakukan, sama ada menghantar kiriman maupun menyunting, kena berusahalah agar kita mematuhi apa yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Negara, saudara. Ini adalah halaman pencerahan politik. Matlamatnya sekadar memberi informasi, tidak lebih daripada itu. Bila ada pandangan ataupun argumen maupun pencerahan saya, kita mesti berpijak pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara tak bersetuju, boleh hantar kiriman pada saya, ataupun lupakan saja, abaikan. Kalau saya bersetuju, saya bersyukur, terima kasih. Dan yang paling penting, jika anda mau menghantar tulisan maupun berbual dengan teman-teman dalam halaman saya ini, saya mohonlah, gunakanlah bahasa-bahasa yang cukup beradab. Gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis. Kerana saudara, kita adalah warga cinta damai. Kita menyantuni setiap perkara secara harmonis. Ingat saudara? Baik. Cuma hari ini saya kadang-kadang nak tersenyum pun ada, nak tergelak pun ada, saudara. Tapi inilah harmoninya negara kita ini, negara yang berbalang kaum. Kerana bila saja kita menyambut perayaan Deepavali, kita saling berkirim ucapan selamat Deepavali sama kita. Kalau dia menghantar kiriman itu pada warga keturunan India, okeylah juga. Ini tidak. Begitu juga kalau menyambut hari Christmas ataupun hari Natal, maka penuh dalam saya punya wall macam-macam dalam media sosial, selamat hari Christmas dan sebagainya. Begitu juga sejak 3 hari lalu sehinggalah sampai hari ini, saudara, saya bukan warga keturunan Tionghoa, tetapi saya melihat sesama kita yang saya tengok dari kalangan dalam WhatsApp group dan sebagainya, saya lihat kesemua ahli-ahli yang ada dalam kumpulan itu adalah warga bangsa berketurunan Melayu, tapi masih lagi mengirimkan selamat tahun baru Cina, kongsi Pak Chai. Saya senyum, saudara. Tapi inilah keadaannya negara kita, harmonisnya kita menyantuni semua kaum. Tapi bagi saya lah, ini pandangan, saudara, saya tak nak lebih, tapi pandangan saya, wajarkah begitu? Kalau kita menyambut hari raya puasa sesama kita, tapi takkanlah agama-agama lain, perayaan-perayaan lain pun kita sama kita menyambutnya dengan ucapan yang sebegitu. Ada pula kiriman Happy Chinese New Year, May you prosperous throughout the year. Saya kata, kenapa dia hantar pada saya? Kalau nama saya Acong ke, Aliong ke, Alian ke, boleh juga. Ini tidak. Amir Hijaz menerima kiriman daripada teman-teman Melayu mengucapkan Gongzi Pak Chai. Saya senyum sendirian. Cuma ini sekali saya melontarkan persoalan ini untuk kita saling berfikir. Fikir-fikirkanlah, saudara. Tapi saya melihat natijahnya bahawa negara kita ini adalah negara yang cukup harmonis. Sebab kita meraihkan teman-teman sama ada daripada keturunan India, keturunan Cina ataupun Tionghoa, maupun daripada keturunan Inggeris dan kepelbagaian agama. Begitu juga, saudara, kalau sampai pada hari Gawai, dah penuh pula selamat hari Gawai. Bila masa pula saya jadi orang Sarawak, saudara. Tapi begitulah. Cuma saya terfikir yang untungnya adalah pemilik media sosial lah, saudara, syarikat-syarikat yang menyediakan talian telekomunikasi. Memang naluri kita ni suka untuk menyantuni setiap warga bangsa kita. Sebab itu saya kata, macam mana bila mereka bercakap soal politik ni, mereka lah pejuang Melayu, tapi bila datang tahun baru Cina, saling mengucapkan Happy New Year ataupun kongsi Pak Chai. Saya melihat inilah kadang-kadang saya kata double standard ni orang kita ni. Tak, maaf saya, ini bukan kritikan, hanya sekadar pencerahan pemikiran saja, saudara.
Saudara Wan lah, apa pandangan Tok Guru kata rasuah itu hanya sedekah? Sebentar lagi saya akan santun saudara. Dan cuma saya nak ingatkan anda, perlu mengingatkan anda bahawa menurut Reuters, negara China melaporkan hampir 13,000 kematian yang berlaku di negara China berkaitan dengan COVID-19 di hospital antara 13 hingga 19 Januari lalu. Artinya dalam 4-5 minggu lalu lah saudara. Hari ini kita 22 bulan. Daripada 13 hingga 19 Januari, sejumlah 13,000 rakyatnya yang diberitakan meninggal dunia di hospital. Dan ini sekaligus mencatatkan jumlah hampir 60,000 dalam tempoh sebulan ataupun lebih sebelum itu. Menurut pakar gelombang jangkitan merentasi negara, keadaan semakin memuncak manakala kemas kini jumlah kematian daripada Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit di China yang diadakan ketika keraguan terhadap ketelusan data Beijing di peringkat global. Negara China pada 14 Januari lalu melaporkan hampir 60,000 kematian berkaitan dengan COVID-19. Itu di hospital antara 8 Disember dan 12 Januari. Peningkatan besar daripada lebih 5,000 kematian yang dilaporkan sepanjang tempoh pandemik. Setengah pakar kesihatan menjangkakan, lebih sejuta orang akan mati akibat penyakit itu di negara China. Dengan firma data kesihatan yang berpengkalan di Britain Affinity meramalkan kematian COVID-19 boleh mencecah 36,000 sehari minggu ini. Ini ketika berjuta-juta pekerja asing pulang ke rumah mereka untuk sambutan Tahun Baru Cina. Sebab itu pakar kesihatan bimbang mengenai penduduk luar bandar, kerana di negara China, di kawasan luar bandar, kemudahan perubatan adalah amat miskin, dan dilaporkan sekitar 110 juta perjalanan penumpang kereta api dianggarkan daripada 7 hingga 21 Januari lalu. Jadi menurut Ketua Ahli Epidemiologi di Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit di China, Wu Zunyu, pergerakan besar-besaran orang ketika tempoh cuti mungkin menyebarkan wabak COVID-19 ini meningkat dan jangkitan di beberapa kawasan. Bagaimanapun, gelombang COVID-19 ini tidak mungkin berlaku dalam tempoh terdekat. Kemungkinan besar pemulihan COVID-19 di China dalam tempoh 2 atau 3 bulan mendatang adalah jauh dari tersasar kerana 80% katanya orang sudah pun dijangkiti. Itu laporan Reuters, saudara. Jadi artinya kita di negara kita ni harus berhati-hati. Sebab negara kita dengan negara China tak jauh mana. Sebab itu saya minta agar Kementerian Pelancongan, Kementerian Dalam Negeri, khususnya yang mengawal kemasukan pintu-pintu masuk negara kita, melakukan pemeriksaan yang telus dan mantap supaya tidak ada sebarang jangkitan tersebar ke negara kita. Ini kekhawatiran saya sebab bila saya baca Reuters itu, benar ke keadaan ini? Seriau juga saudara. Kalau sana boleh mati 13,000 orang sehari, aduh, janganlah. Berdoalah kita. Sebab itu saya minta kepada anda, bersamalah kita berusaha untuk memutuskan jaringan COVID-19. Sebab itu saban hari saya akan memberi laporan kedudukan dari masa ke semasa supaya kita dapat melihat mana meningkat, mana kurang dan sebagainya, saudara. Dan sesuatu yang agak menarik di negara jiran kita, negara New Zealand, apabila kabarnya iaitu Jacinda Ardern ni, saudara, adalah Perdana Menteri wanita termuda di dunia yang menjadi Perdana Menteri di New Zealand. Beliau menjadi Perdana Menteri, tak silap saya, dalam usia 28 tahun. Tapi akhirnya dia mengaku untuk tidak mempunyai kemampuan untuk meneruskan khidmatnya, dan dia menarik diri untuk digantikan oleh Chris Hopkins, itu daripada Parti Buruh di New Zealand. Cuma saya melihat bahawa politik di New Zealand sudah mula berantakan. Untuk pandangan saudara yang anda mau bertandang atau menziarahi negara Kiwi atau negara New Zealand, berhati-hati sebab kedudukan politik di negara tersebut nampak gayanya. Saya melihat ada sedikit gelombang-gelombang ketidakstabilannya. Bagaimanapun, kita pastikan negara kita politiknya stabil, negara luar biarlah mereka cara mereka. Cuma saya harus melaporkan, jangan saya tidak melaporkan, kerana Ardern ini adalah merupakan
wanita pertama yang paling muda diangkat sebagai Perdana Menteri di New Zealand. Akhirnya dia tewas untuk tidak mampu meneruskan khidmatnya. Cuma di negara kita ni, saya menerima satu kiriman kenyataan Ketua Penerangan UMNO Negeri Kedah, iaitu Datuk Syaiful Hazizi Zainal Abidin, yang menggesa agar kerajaan negeri tidaklah tamak dan mematuhi garis panduan kementerian di peringkat pusat seperti kerajaan lain yang turut mempunyai sumber REE, itu hasil bumi yang agak mahal, saudara. Dan kabarnya, menurut beliau, Kedah bukan satu-satunya negeri yang kaya dengan sumber REE. Namun kenapa hanya negeri berkenaan yang paling tergesa-gesa mahu memulakan eksplorasi walaupun belum selesai dimuktamadkan SOP yang berkaitan. Hasil semakan latar belakang syarikat, saya tak boleh sebutlah nama syarikat itu, saudara, yang menandatangani MOU atau Memorandum Persefahaman bersama Kerajaan Negeri Kedah, mendedahkan bahawa syarikat tersebut hanya ditubuhkan pada 1 September 2022, hanya sekitar 4 bulan lalu. Jadi fakta ini amat mengejutkan kerana projek tersebut menelan belanja ratusan juta. Ini menimbulkan keresahan dan kegusaran ramai tentang bagaimana kaedah tata urus dan tata kelola kerajaan di Kedah. Pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi berhubung isu yang sangat diperkatakan hari ini. Tambahnya, beliau perlu juga, katanya perlu juga diingat, rakyat Kedah sebelum ini telah dikejutkan dengan pendirian Menteri Besar untuk meneruskan MOU Persefahaman penerokaan rare earth element. Rare earth element ni itu bahan-bahan daripada bumi, saudara. Walaupun kementerian berkaitan masih belum menggariskan penetapan prosedur operasi standard yang rasmi bagi aktiviti perlumbungan sumber mineral tersebut. Ini persoalannya, dan kita harap agar Kementerian Alam Sekitar dapat melihat isu yang dibangkitkan oleh Ketua Penerangan UMNO Kedah itu, saudara. Kerana macam yang saya kata tadi, hari ini hari yang ke-48 wujudnya kerajaan perpaduan yang mahu menangani derita rakyat. Jangan pula kita terlepas pandang isu-isu yang sebegitu, saudara. Saya berterima kasih dan mengucapkan syabas Betty kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Walaupun sekarang tidak ada lagi Kementerian Wilayah Persekutuan, tapi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ditadbir oleh Ketua Pengarahnya ataupun Datuk Bandar. Kerana kabarnya sejumlah 14 lagi premis perniagaan di sekitar ibu kota telah ditutup secara serta-merta oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur selepas dikesan ianya dikendalikan oleh warga asing. Ini yang kita nak dengar. Kalau tak betul, tutup. Kalau ia dikendalikan oleh warga asing, tutup. Jadi dalam pemeriksaan yang dijalankan petang semalam hingga malam tadi, penguatkuasa di BKL membuat semakan terhadap 20 pembantu dan pengendali premis perniagaan warga asing. Susulan itu, arahan penutupan serta-merta dilakukan terhadap 14 buah premis mengikut Seksyen 101 Akta Kerajaan Tempatan. Syabas Betty. Dalam kenyataannya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menyatakan operasi semalam Jabatan Penguatkuasa mengambil tindakan khas terhadap premis yang terletak di sekitar jalan di Kenanga Wholesale City, Jalan Kenanga off Jalan Gelugu. Jadi Kenanga Wholesale itu rupanya banyak premis yang dijalankan aktiviti perniagaannya oleh orang asing. Kita dah bercakap, saya dah bagi tahu apa yang berlaku di Bukit Malut, apa yang berlaku di Pasar Borong, di Selayang, di banyak sekitar Kota Raya Kuala Lumpur ini. Dan kita mengharapkan kalau ia dah melibatkan negeri Selangor, maka kerajaan negeri Selangor harus bertindak sebagaimana yang dilakukan oleh penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Syabas Betty. Ya, saudara. Cuma sekarang ni yang tular dalam media sosial, kita bercakap tentang sudah 48 hari wujudnya kerajaan perpaduan yang mahu menangani derita rakyat. Kerana hari ini tular di media sosial yang saya dengar, saya tengok petang tadi, jawapan kepada saudara Rafizi Ramli apabila ditanya oleh wakil media berhubung kenaikan kadar OPR ataupun kadar faedah semalaman bank. Tapi bila orang tanya apakah Yang Berhormat tahu kenapa kerajaan tidak mau mengekang, kenapa kerajaan tidak mau campur tangan, tapi dia kata itu masalah bank, kena tanya pihak bank. Ini yang membuatkan warga terkejut. Kerana sebelum ini saudara Rafizi dan juga pimpinan
sering melontarkan kenyataan supaya kerajaan harus bertanggungjawab atas sebarang kenaikan kadar semalaman yang boleh mengakibatkan pihak bank menaikkan kadar faedahnya. Kerana apabila kadar faedah bank itu dinaikkan, maka ia akan beri terkesan kepada para peniaga maupun rakyat biasa yang buat pinjaman, sama ada nak bayar duit rumah bulanan ataupun ansuran kereta, pinjaman peribadi dan sebagainya. Jadi bila mereka bertanya kepada Saudara Rafizi, yang saya tengok dalam media sosial tadi, saya pun terkejut. Apakah begitu jawapannya sebagai seorang menteri? Sebab tu saya katakan, menjadi pembangkang mudah. Kita duk kritik saja. Tetapi bila kita mempunyai kuasa, kita berada di anjung kuasa, nak melaksanakan apa yang kita tularkan selama ini, apa yang kita lontarkan, kenyataan-kenyataan itu yang sukar saya. Sebab hari ini kita masih lagi tertanya-tanya. Macam semalam saya masih bertanya, apakah dasar ekonomi kerajaan yang mahu mewujudkan masyarakat madani? Ekonomi yang bagaimana? Apakah ekonomi zaman Khalifah ini Osman bin Affan, ataupun zaman Khalifah Umar Al-Khattab, ataupun zaman Khalifah ini Abdul Aziz? Wallahu a'lam bisawab. Tapi yang kita lihat, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun melancarkan harapannya supaya kita merubah agar masyarakat negara kita ini menuju pada masyarakat madani yang penuh berhemah dan sebagainya, saudara. Sebab kalau nak ikutkan dasar-dasar ekonomi yang diunjurkan oleh almarhum Tun Razak dulu, dasarnya adalah berpaksi kepada sosialisme, iaitu kesamaan hasil ataupun kemakmuran negara. Cuma ia agak berubah bila datangnya Tun Dr. Mahathir membawa polisi ataupun economic policy-nya, iaitu sharing the prosperity, berkongsi kemakmuran. Tapi waktu zaman Datuk Seri Najib, beliau mengutarakan antara perkongsian kemakmuran dan polisi kewangan ataupun ekonomi yang bercorak sosialisme. Tapi hari ini masih lagi belum ada. Saya mengharapkan agar Kementerian Kewangan, khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, dapat menyatakan ke arah manakah ataupun konsep apakah ekonomi negara kita. Polisi ni yang paling penting, supaya pelabur-pelabur faham, rakyat juga faham. Ini yang paling penting saya. Kerana dalam keadaan hari ini, saya ingin mengingatkan, dulu pun saya dah bercakap, dan saya harus mengingatkan saban hari, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai lampu ajaib. Beliau juga tidak mempunyai tongkat sakti yang boleh melakukan apa saja dia buat, zoom ala kazam terus jadi. Tidak. Sukar sekarang ni. Sedangkan rakyat kita telah pun di banner pemikiran mereka. Mereka telah dilatih untuk mempunyai mood penolakan. Siapa saja yang berada di anjung kuasa, apabila dilontarkan sesuatu idea, maka penolakan di kalangan warga itu dengan mudah, saudara. Sebab itu saya melihat sekarang ni, saya mengatakan bahawa macam fiesta. Fiesta membalun kerajaan. Ia masih berterusan. Jadi mana-mana parti politik yang dilihat sebagai pemerintah dan berada di anjung kuasa di Sri Perdana, mereka pasti akan diserang. Ini bukan hanya di Sri Perdana, malahan di kerajaan-kerajaan negeri. Jadi pimpinan negeri ataupun negara harus insaf bahawa rakyat masih lagi dalam penolakan mood. Pemikiran mereka masih lagi memandang dengan pandangan yang tidak begitu pasif terhadap pimpinan negara. Sebab kerja membangkang, mencerca ni sahaja memang mudah. Begitu juga, tetapi untuk mempertahankan sesuatu isu yang dilontarkan, itu yang susah. Ini keadaan saya. Kerana rakyat saat ini, saya nak bagi tahu, nak mengingatkan pada pimpinan negara bahawa rakyat masih terkesan dalam kemiskinan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tahu anda tidak memiliki tongkat sakti ataupun lampu ajaib, saudara. Tetapi rakyat sekarang ini masih terkesan dalam kemiskinan. Sebab itu, isu pengeluaran wang dari kumpulan wang simpanan pekerja yang mereka miliki, sebahagian besar rakyat kita masih mempunyai simpanan yang agak banyak. Sebab dulu kita keluar 10%. Kalau mereka mempunyai simpanan lebih daripada 200,000, mungkin sekarang ni ada lagi 100,000 lebih. Memang kita tahu kumpulan wang simpanan pekerja ini mempunyai
aktanya, tetapi harus dipikirkan bagaimanakah untuk melonggarkan syarat. Saya dan juga beberapa orang pakar ekonomi telah pun melontarkan pandangan yang boleh dilakukan, iaitu bagaimana setiap pencarum yang mempunyai jumlah yang agak besar dalam tabungan mereka bolehlah dijadikan sebagai cagaran untuk pinjaman bank, asalkan kadar faedah bank itu tidaklah mengatasi kadar faedah yang dinikmati oleh pencarum-pencarum dalam KWSP. Bagi saya itu antara caranya. Tapi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa beliau ada cara. Jadi sekarang rakyat nak tunggu cara yang bagaimana. Rakyat nak tahu, tak boleh kena izin kalau pengeluaran itu. Sebab rakyat mereka memerlukan jumlah bukan sedikit, saudara. Dia tak boleh hanya sekadar 1,000 ataupun 500, 700 bagaimana yang saya katakan. Rakyat kita bukanlah rakyat yang berdarah tangan. Warga kita warga yang mahu bersikap lebih inovatif, lebih bekerja. Sebab itu mereka menuntut berikan mereka kail ataupun pancing supaya mereka dan ajar mereka untuk memancing ikan, bukan membeli ikan. Bila dalam suasana sukar, susah begini, betul kita ucapkan terima kasih atas keprihatinan pemimpin memberi bentuk bantuan kepada B40, M40 sama ada RM600 ke RM700. Ini tak mencukupi. Kerana bila diimbangkan dengan kenaikan kos sara hidup sudah pun meningkat agak tinggi. Selagi masalah kos kenaikan harga barangan ini tidak dapat ditangani secara tuntas, walaupun adanya bentuk bantuan, ia tidak ada perimbangan. Keadaan ini membuatkan rakyat begitu terkesan. Saya mengharapkan pimpinan di anjung kuasa Seri Perdana dapat melihat persoalan ini. Jadi sebab itu mereka memerlukan jumlah yang agak besar untuk memulakan kehidupan. Kalau mereka boleh mengeluarkan wang daripada tabung simpanan wang pekerja, RM20,000 ke RM30,000, bergantung kepada simpanan yang mereka miliki. Kalau usianya dalam 50 tahun ataupun 52 tahun, dia ada punya simpanan masih lagi berbaki dalam 200-300 ribu, izinkanlah mereka mengeluarkan dalam 30-40 ribu supaya setumpuk wang itu besar. Artinya sama ada nak mulakan perniagaan ataupun untuk membayar hutang-hutang pada bank dan sebagainya. Jika tidak, mereka masih lagi berada dalam kehidupan yang terhimpit oleh masalah hutang dan nak memula kehidupan. Kita sedar, rakyat cukup sedar dengan apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Perdana Menteri saban hari kerajaan. Sebab saya mengatakan kerajaan ini adalah kerajaan yang mahu mewujudkan ataupun menyantuni permasalahan derita rakyat. Tapi kalau hanya sekadar memberi ini 700 ataupun 1,000 tidak mencukupi. Bagaimana juga macam mana sahabat saya, Saudara Johari Harum, dia tiap-tiap malam bercakap, kalau kita beri pinjaman atau memberi bantuan kepada warga di kota raya, bagaimana dengan warga di desa? Orang kampung macam mana? Apabila kita dengan kerajaan dapatlah kenaikan gaji, itu pun sekarang ni sudah ada sungutan. Naik gaji RM100 tapi cukai pendapatan meningkat pula katanya. Yang saya terima, saudara. Jadi ini perlu diperhalusi. Saya melihat dalam keadaan begini, mungkin pimpinan dari jabatan kerajaan yang mereka juga tercari-cari dan ternanti-nanti arah mana yang mahu diselusuri oleh Yang Amat Perdana Menteri. Sebab kalau seingat saya, waktu beliau memulakan ucapannya kepada kakitan kerajaan, beliau memberi tempoh. Dalam tempoh 2 minggu, jabatan-jabatan kerajaan harus memikirkan cara bagaimana untuk menangani derita rakyat. Apakah sudah ada blueprintnya? Apakah sudah ada cara yang tuntas? Sebab banyak sektor pertanian di mana petani-petani kita masih lagi dalam keluh kesah. Harga baja masih meningkat, harga racun meningkat, benih-benih masih meningkat. Kalau mereka mahu melakukan peternakan, ternak ayam ke, kos bahan untuk makanan ayam masih meningkat, masih lagi mahal. Kalau mereka berladang lembu ke, kambing ke, jadi kos untuk pelaksanaan ataupun peternakan itu agak tinggi. Yang inilah Mamat, Saudara Mat Sabu, bukan hanya pergi ke India cari telur. Buat apa cari telur kat India tu? Bagi saya lah, itu adalah bukan menangani masalah yang yang saya lihat jangka panjang. Dalam jangka masa pendek bolehlah import telur dari India, tapi tidak menyelesaikan masalah. Sebab masalah kita akan berlarutan. Perlu dicari idea bagaimana
digalakkan anak-anak muda kita. Fikirkan, kita beri mereka benih ayam yang boleh menghasilkan telur yang banyak. Sediakan sikit peruntukan untuk mereka menyediakan kandang-kandang ayam atau kandang kambing dan sebagainya, dan mungkin mereka boleh lakukan secara berkumpulan. Ini untuk warga di desa-desa ataupun luar bandar. Yang ini juga saya mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dalam usaha untuk membangunkan di Kementerian Luar Bandar itu, untuk membangunkan ekonomi warga kita, harus dipikirkan cara, dan Bang Mat kena bantulah. Kalau tidak nanti saya melihat ada sedikit ketempangan. Nak cari masalah bila sampai timbul masalah telur, terpaksa pergi ke India beli telur. Jangan pula kita pergi import telur daripada China yang banyak tular dalam media sosial, telur-telur yang dibuat daripada plastik. Bagi saya tak ada penyelesaian, tak ada penyudahnya. Sebab saya melihat, kalau dalam contoh macam kumpulan wang simpanan pekerja, wang tak dapat dikeluarkan sebagaimana yang diharapkan oleh mereka. Ini bukan wang kerajaan, ini wang milik mereka. Izinkanlah ataupun berikanlah kenyataan bahawa kerajaan bersetuju bahawa wang yang terkumpul dalam kumpulan wang simpanan pekerja itu boleh dijadikan jaminan untuk mereka membuat pinjaman bank, dan bank akan menstrukturkan supaya kadar faedahnya tidak terlalu tinggi hingga mengakibatkan kalau mereka tak mampu untuk membayar bulan-bulanan sebagainya, akhirnya wang itu lesap. Tak boleh buat begitu. Dipikirkan yang terbaik. Saya melihat bahawa sesuatu yang tuntas perlu dilakukan dengan kadar segera, khususnya berhubung dengan pengeluaran wang simpanan pekerja yang menjadi jeritan. Saya tengok tadi mantan Perdana Menteri pun mulalah bercakap. Dia kata bagaimana para pejuang yang dulu nak bercakap soal pengeluaran KWSP, kenapa tak bercakap lagi. Saya akan terus bercakap, orang lain saya tak tahulah saudara. Dan memang kita tahu di bawah akta KWSP tidaklah boleh dikeluarkan wang itu sebelum sampai tempohnya. Kita tahu yang itu. Dan matlamat wujudnya KWSP ini juga untuk menjamin masa depan para pekerja selepas mereka tidak lagi mempunyai keupayaan untuk bekerja. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan nazak ni, perlulah diusahakan bagaimana untuk penyelesaiannya. Mesti ada penyelesaian jangka pendek atau jangka panjang. Dan saya rasa kalau pengeluaran 10% bukanlah satu benda yang menyesakkan di masa akan datang. Sebab selagi mereka bekerja dah keluar 10%, potongan akan berlaku juga. Dan simpanan sedia ada juga, ada dia punya faedahnya, faedah tahunan. Jadi bukanlah habis terus itu, bukanlah maksudnya pengeluaran itu dikeluarkan semuanya. Memang saya pun tak setuju, tetapi sebahagian bolehlah, ataupun sebahagian itu dijadikan sebagai jaminan untuk mereka membuat pinjaman daripada bank-bank tempatan. Di sinilah Kementerian Kewangan, bank negara duduk berbincang. Jangan satu orang bercakap, itu orang tak cakap apa. Tak ada reaksinya saudara. Dan sekarang ini saudara, saya kadang-kadang saya teringat dulu sebelum jadi kerajaan, Rafizi berjanji macam-macam lah. Saya ingat lagi antaranya nak berikan pendidikan percuma. Memanglah rakyat tak kisah pun. Tapi bila Yang Amat Perdana Menteri memberi bantuan, semua pelajar-pelajar dapat RM150. Alhamdulillah. Tetapi persoalan tentang pendidikan percuma ini juga dituntut oleh rakyat. Jadi kalau ada pendidikan percuma, tak perlu lagi nak bagi RM150 ini saudara. Begitu juga yang paling penting sekarang ni harus dipikirkan pengecualian terhadap yuran, terutama yuran PIBG yang begitu mendesak. Kadang-kadang anak-anak di sekolah mereka malu apabila cikgu nak kutip hutang ataupun yuran PIBG ini tinggi, sedangkan itu bukanlah satu benda kemestian. Persatuan ibu bapa dan guru-guru bukanlah satu benda yang pasti. Anak-anak yang hendakkan membeli buku, keperluan yang lain. Jadi kalau tak dibayar disebut alias Limah bila nak bayar yuran PIBG, kesian dari psikologi anak-anak kita terkesan. Jadi keadaan begini saya mengharapkan Menteri Pendidikan memikirkan kalau boleh untuk masa-masa yang sukar ini, kita tak minta dihapuskan, dikurangkan terhadap yang seminimal mungkin. Berbincanglah dengan wakil-wakil dari PIBG. Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru ini bukan badan untuk berniaga. Kita tahu bahawa wujud di PIBG ini memerlukan sedikit dana untuk meneruskan kegiatan mereka. Tapi kalau nak buat mesyuarat, tak perlulah makan besar-besar. Cukuplah teh cawan dengan roti sekeping pun cukuplah. Yang penting PIBG ini memikirkan tentang bagaimana tata urus, tata kelola anak-anak di sekolah, bagaimana pentadbiran sekolah.
kerjasama antara guru dan ibu bapa. Itu yang paling penting. Bukan pentingnya nak wujudkan tabung dalam PIBG besar supaya hujung tahun boleh mengadakan malam PIBG besar-besaran. Ini bagi saya tak bersetuju. Sebab dalam keadaan negara yang sebegini, di saat pimpinan negara sedang berusaha untuk menangani permasalahan derita rakyat saya. Sebab saya kadang-kadang teringat masa kempen dulu, masing-masing lah. Saya tak pernah kata parti pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua orang, semua parti-parti politik waktu berkempen mengatakan bahawa berusaha lah untuk menurunkan harga barang, kemudian nak menurunkan kadar inflasi, nak menurunkan kadar OPR, mau menaikkan nilai ringgit. Memang hari ini alhamdulillah, saya tengok semalam hari Jumaat lalu, kadar pertukaran wang ringgit Malaysia bertambah kukuh nampaknya. Tak adalah sampai RM4, RM4.80 saya, tetapi RM4.29 tak silap saya. Ada pengukuhannya. Alhamdulillah, tahniah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan. Tetapi banyak lagi persoalannya. Waktu kempen dulu nak naik gaji lah, nak turun minyak lah, macam-macam. Tapi bila dah ada di anjur kuasa, rakyat nak tunggu bila. Sebab tu saya katakan sekarang ni, rakyat dalam keadaan mood penolakan. Apa saya cakap itu? Cakap je lah, tak ke mana pun. Ini yang saya khawatir dan bimbang. Akhirnya menwujudkan satu tsunami politik yang berterusan. Hari ini rakyat sudah pun lega bila melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Zahid Hamidi, bersama dengan Datuk Fadlan Yusof dan susunan kabinet mau menangani derita rakyat. Rakyat menanti what next, apa yang nak dilakukan sekarang. Ini yang paling penting. Saya mengharapkan agar Yang Berhormat Perdana Menteri, bagi saya hari ini untuk retorika politik tidak ada keperluan. Rakyat nak tengok apa yang realitinya. Yang paling penting bagi besok di atas meja ada makanan untuk keluarga mereka. Yang paling penting anak-anak tidak kehausan susu, sebab mereka perlukan susu. Ini yang paling penting. Jadi bila ekonomi itu dapat bergerak, dan yang paling utamalah ialah dalam poket rakyat mesti ada tunai. Tanpa kecairan, tanpa wang tunai, tidak berlaku kecairan. Ekonomi macam mana nak berkembang? Ekonomi dalaman. Ini yang saya lihat. Tak maaf lah kalau saya cakap ni menyinggung hati. Saya bukan pakar ekonomi. Saya hanya sekadar melontarkan pandangan. Saudara Harisani tak boleh. Gelap lah saya tengok tu lah kerajaan sekarang ganti dengan Anwar Musa. Lagi mengarut tu. Saya minta maaf lah saudara. Tapi sekarang yang ada okey. Bukan tak okey. Okey. Tetapi perlu segera dilaksanakan. Jangan biarkan rakyat ternanti-nanti. Ini masalah yang dihadapi oleh rakyat sebab janjinya mau menangani derita rakyat. Berbalik soal politik, ini lagi satu hal lagi saya. Tadi saya dapat kiriman daripada 2-3 orang pelayar daripada Pantai Timur. Dia kata bahawa wakil Marang, ahli daripada Marang lah, dia mengaku bahawa pimpinan politik di Marang, itu khususnya Tuan Haji Hadi, katanya ada mengaku memberi wang kepada pengundi untuk menyokong PAS katanya. Saya pun tidak pasti saudara. Jadi setelah bermusim ini, musim pilihan raya, katanya bahawa bukan hanya berlaku di Marang, malahan berlaku juga di Besut dan di beberapa kawasan. Sebab itu saya melihat usaha yang dilakukan ataupun tindakan yang diambil oleh Datuk Mat Said selaku Ketua Perhubungan UMNO Terengganu, membuat laporan, melakukan protes terhadap keputusan pilihan raya yang lalu, terhadap keputusan-keputusannya yang dilihat bahawa berlakunya korupsi politik saudara. Saya dapat tengok dan agak memeranjatkan. Semalam saya dah bercakap, tapi rupanya hari ini mula menjadi perbincangan bukan hanya sekadar dalam media sosial. Malahan tadi saya pergi menghadiri mempelai, kenduri mempelai sahabat saya. Warga yang ada dalam kemah, tempat makan tu masih juga bertanya, apa cerita ni apabila kenyataan Haji Hadi yang menghalalkan pemberian wang, kononnya itu adalah sedekah. Jadi persoalan ini diketawakan oleh netizen dan rakyat pun kata, apa benda ni? What type of leader you are? Kenapa anda sanggup mengeluarkan kenyataan yang seolah-olah
Bila sebut sedekah ni macam agama Islam menggalakkan kita melakukan sedekah. Jadi artinya gunakan agama ini sebagai perisai untuk mempertahankan tindakan anda. Jadi sebab laporan yang saya terima macam mana berlaku di Gua Musang, protes yang dilakukan oleh wakil calon di Gua Musang mengatakan mereka mempunyai gambar video adanya calon daripada parti PAS yang memberi suapan politik. Dia RM10 pun suapan juga saudara. Jangan fikir bahawa suapan itu mesti RM10,000, tidak. Tapi bila Tuan Haji kata, dia kata takkanlah salah nak bagi wang kepada pengundi kerana itu sedekah. Jadi dalam keadaan ni kita bertanya sebab dalam media sosial kan ada gambar, semua orang nampak. Saya ingat kalau anda buka dalam media sosial, macam-macam saluran dapat melihat. Ada orang tu sumpah wabillahi, mana dengan nama Allah, saya akan undi PAS. Bila lepas tu bagi duit. Ini adalah satu dikatakan politik wang. Itu yang warga netizen mempertikaikan kenyataan. Jadi mengatakan politik itu sebagai sedekah. Inilah keadaannya yang saya lihat. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi juga dia menyanggah. Kenapa Haji boleh mengeluarkan fatwa ataupun dalil yang mengelirukan? Dia katanya kalau mereka buat semua boleh. Kalau UMNO buat rasuah. Orang lain buat semua boleh. Tak boleh. Mereka boleh. Ini keadaannya secara. Jadi politik negara kita ni begitu cacah marba jadinya. Kalau itu keadaannya nanti apabila berlaku macam ketirisan. Sebagaimana yang selalunya warga menuntut supaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah segeralah menangani masalah rasuah negara kita ini. Nanti dia anggap dia orang dapat kontrak nilai 1 bilion, dia nak bagi pada pemimpin kita dalam 10-20 juta. Apa masalahnya? Anggaplah itu sedekah. Ini membuatkan saya rasa dalam keadaan begini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah juga geleng kepala. Dalam keadaan tu saya kata kena brain apa tahap pemikiran yang ada pada pimpinan PAS yang begini, lebay ni. Kenapa boleh menularkan kata-kata begitu? Sebab itu, kata Datuk Zahid Hamidi, dia kata janganlah diputarbelikkan keadaan. Akhirnya beliau yang dilihat kononnya sebagai ulama' dan menonggang agama begini, jadi orang akan melihat hina dan kejinya ulama' ni. Sebab benda yang tak boleh dibolehkan. Asalkan mereka boleh, orang lain tak boleh. Bila kena pada mereka, sedekah. Orang lain anggap rasuah. Ini satu benda tak betul. Jadi kalau ikut logik lah, siapa pun dan sekarang ni, kalau dia anggap memberi rasuah dan memberi sedekah, berat ni saudara. Sebab sebahagian daripada duit tu, katalah dia dapat duit. Sebahagian daripada duit tu sebagai dana politik lah konon. Apakah itu juga dianggap sebagai sedekah? Jadi haji bagi duit kepada pengundi. Tujuannya hanya dalam hati. Untuk memberi beri undi dalam hati. Tapi dia kata itu dalam hati lah terpulang. Dan anggaplah itu sedekah. Boleh pula. Ini keadaan yang saya melihat begitu celarunya negara kita ini dengan korupsi politik yang tidak menentu. Saya melihat besar kemungkinan banyak calon-calon daripada PAS atau daripada Perikatan Nasional yang akan terjebak dalam masalah bahawa kemenangan mereka akan dibatalkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya kerana terdapatnya elemen korupsi. Pembelian undi dia tak boleh 10 sen pun tak boleh, RM20 tak boleh, RM30 tak boleh. Tapi kalau kata ini anggaplah ini sedekah, itu satu benda, satu kenyataan bagi saya lah. Ini keadaan yang amat mengecewakan. Macam kata Presiden UMNO menggambarkan Abdul Hadi sebagai seorang ulama politik dan beliau menggesa agar tidak mengubah hukum satu perkara itu. Ulama ini janganlah tukar-tukar hukum. Akhirnya ulama politik tak akan dihormati oleh rakyat dan orang Islam. Ulama kena ada integriti. Jangan tukar-tukar fatwa. Itu kenyataan daripada Datuk Seri Zahid Hamidi. Secara nizam ni kita risau pula pasal PN ni. UMNO nak kena kubur dengan Pakatan Harapan. Tak adalah, saya tak nampak begitu saudara. Dan saya juga melihat selain daripada haji, tiba-tiba Susah Agung Parti Perikatan Nasional ataupun Parti PBM Saudara Hamzah Zainuddin pula dia kata, sebagaimana dilaporkan oleh media Sinar, saya terkejut. Dia kata pemberian duit semasa kempen pilihan raya bergantung kepada niat dan tujuan seorang itu. Pula dah.
Dia katanya tidak sepatutnya lah, dia kata kita memfokuskan kepada pemberian, namun punca duit itu diberikan. Apabila kita bercakap pasal beri duit ni, katanya niat itu yang penting. Ada mereka minta duit untuk baiki rumah dan sebagainya. Kalau ini sudah melampau. Pengundi akan jumpa dengan calon, saya nak bayar repair rumah saya nak perlukan RM5,000. Yang kita orang bagi. Inilah yang dikatakan money politik. Sebab itu dalam keadaan begini, walaupun Hamzah mengatakan bergantung pada niat, lebih kurang sama cakap ya jadi kata sedekah. Hamzah pula kata niat. Ini membuatkan orang sudah mula tidak yakin kepada ahli politik. Saya bukanlah nak serang mereka habis-habisan, tetapi kenyataan-kenyataan begini membuatkan kita apa dah jadi negara kita ni? Kononnya Perikatan Nasional tu parti yang bersih, yang punya berintegriti, kata presidennya. Integriti, kan saya maki naya aja saudara. Integriti apa benda? Dan sekarang ni sebagaimana semalam pun Datuk Lokman dah menyatakan, saya quote balik kenyataan Datuk Lokman Adam, walaupun beliau berada di Istanbul, beliau mengikuti perkembangan ini. Sebab dia mengatakan bahawa akhirnya Haji Hadi mengaku bahawa adanya politik wang dalam kempen pilihan raya dengan secara tak sengaja. Saya juga melihat begitu. Semalam pun saya dah cakapkan soal ini. Soalnya apabila pengundi diberi wang, inilah yang dikatakan korupsi. Sementara itu Ketua Penerangan UMNO Saudara Syam Jalil minta agar Abdul Hadi tidak mencari sebarang dalil bagi tujuan untuk menghalalkan perbuatan rasuah. Katanya tindakan memberi wang kepada pengundi semasa pilihan raya dan menyuruh mereka bersumpah untuk mengundi PAS, itu bukan sedekah, kata Saudara Syam Jalil, Ketua Penerangan yang juga ahli Majlis Tinggi UMNO. Sebaliknya, ia adalah sogokan ataupun rasuah politik. Saya melihat sekarang ni, saudara, itulah kebejatan yang berlaku dalam muak sana. Mungkin sebab itu gamaknya saya juga mendapat perkabaran apabila media sosial sehari dua hari lepas, dan ini dilaporkan oleh Gemilang Daily juga ada melaporkan bahawa kerabat dalam parti Perikatan Nasional, iaitu Gerakan, katanya dijangka mengambil keputusan keluar daripada PN dalam masa terdekat. Kenapa begitu? Kerana terdapat pergolakan dalam Perikatan Nasional, kerana pihak-pihak tertentu dalam parti Gerakan ingin parti mereka keluar dari PN. Ini laporan saya dapat, saudara. Pemimpin Gerakan Kelantan, Ong Kahun, menyatakan bahawa kita tidak boleh membuat keputusan berdasarkan sentimen atau faktor bangsa dan agama saja. Jadi katanya kita perlu penganalisaan data dan hujah yang meyakinkan sekiranya mau keluar daripada Pakatan ini yang didominasikan oleh Parti Melayu, katanya. Dah berbangkit lagi soal racial politik. Ini keadaan saya, ada pihak bimbang sekiranya Gerakan kekal dalam Perikatan Nasional yang didominasikan oleh PAS dan Bersatu, maka parti tersebut akan hilang peluang untuk memenangi semula kerusi parlimen di Pulau Pinang yang pernah ditadbir oleh Gerakan. Saya katakan Gerakan dah tak ada masa dah gulung tikar, dah lipat kain, tak payah nak cakap lah. Kalau nak keluar, keluarlah. Dulu kamu keluar daripada Barisan Nasional, sekarang nak keluar. Jadi anda ini parti yang bagaimana? Kalau kita cakap inilah pelacuran dalam politik, anda marah. Kalau nak keluar pula dari Perikatan Nasional, dulu keluar daripada Barisan Nasional, kena masuk Perikatan Nasional, lepas tu nak keluar lagi. Dan memang harapannya untuk menawan Pulau Pinang adalah sesuatu yang agak mustahil. Buat macam mana pun, warga di Pulau Pinang tidak lagi boleh menerima Gerakan. Dulu Gerakan dipimpin oleh Lim Chong Yu, yang waktu petang-petang saya menyatakan bahawa elemen politik resis diutarakan. Sekarang tak ada boleh buat begitu. Rakyat dah lebih celik. Sebab itu apabila Tuan Haji Hadi mengatakan politik wang itu sebagai sedekah, memang warga netizen serang habis-habisan. Di kawasan kedai-kedai kopi pun orang bercakap, masing-masing mengeleng kepala, apa nak jadi. Cuma yang saya ingin menekankan dalam keadaan begini adalah kedudukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana beliau sejak menjadi Perdana Menteri dah masuk 48 hari ni, saudara. Ya, 48 hari. Cek balik, saudara. Sejak beliau berada di anjung kuasa selama 48 hari, ya. Selama 48 hari di anjung kuasa, memang beliau melontarkan banyak isu-isu yang dianggap sebagai retorika atau retorik. Tapi rakyat tidak lagi boleh didendangkan dengan kenyataan-kenyataan retorik. Rakyat nak tahu apa penyelesaiannya. What is the solution? Ini yang paling penting. Kalau tidak nanti kita balik cerita lama.
Cerita saya bersetuju, tak ada masalah mewujudkan masyarakat madani, tapi akhirnya besok jadi macam zaman Pak Lah ada wujudkan masyarakat apa ini dipanggil Islam Hadari, slogan. Datang pula ini apa Datuk Ismail Sabri, masyarakat keluarga Malaysia, slogan. Kita tidak boleh hidup dengan slogan, Pak Syekh. Saya nak cakap terus terang, we cannot survive dalam keadaan slogan. Hari ini rakyat menuntut, poket mereka perlu diisi, perut anak-anak perlu diisi. Saya ingin berpesan, mungkin Pak Syekh marahlah, tersinggung, terpulanglah. Saya mengikuti perkembangan dari masa ke semasa. Saya tidak menyalahkan anda seorang, tapi saya melihat sejauh mana kaki tangan kerajaan benar-benar mahu membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim merealisasikan usaha untuk menangani derita rakyat. Begitu juga dengan Kementerian Pengelola Bandar. Saya tidak menyalahkan Datuk Seri Presiden UMNO secara sepenuhnya, tetapi rakyat nak tahu perancangan yang bagaimana, dan ini pelaksanaannya tentulah yang akan dilakukan oleh pimpinan kaki-kaki kerajaan di peringkat akar umbi ataupun di kementerian macam saya katakan tadi, untuk membangunkan sektor pertanian. Kementerian Pertanian perlu menyediakan dana-dana tertentu. Memang kita mengharapkan dalam bulan Februari nanti apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bajetnya, inilah nanti oleh rakyat. Tapi berapa lama rakyat nak tunggu? Ini masalah. Saya sedar, saya faham. Memang keadaan sekarang ni kerajaan tidak boleh menggunakan wang negara tanpa membawa perkara itu ke parlimen. Tori dah bawa ke bajet yang supplementary ataupun bajet yang untuk membolehkan kerajaan membayar gaji kaki tangan emolument. Tapi dalam keadaan sekarang ni, waktu tempoh dah sebulan ni, dan tempoh sebulan ni, sejauh mana rakyat benar-benar dapat melihat cahaya di hujung terowong. Keadaan sekarang ni menuntut agar sesuatu yang mantap yang dapat dilakukan, yang saya rasa hanya dapat dilakukan apabila adanya terjalinnya keyakinan kerjasama di kalangan kaki tangan kerajaan yang menerajui jabatan-jabatan kerajaan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Ini kementerian-kementerian yang penting yang dilihat boleh membantu hasrat murni yang cuba dicetuskan oleh pimpinan negara dalam menangani derita rakyat. Kita tunggulah besok apa pula pengumumannya, dan saya haraplah Haji Hadi ni berhentilah daripada bercakap yang mengarut. Jangan berhentilah bercakap mengarut bahawa politik wang itu sedekah. Tak ada sedekah-sedekahnya. Dalam keadaan begini, saya haraplah Suruhanjaya Pencegah Rasuah segera melakukan siasatan secara telus dan tuntas. Begitu juga dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. Kalau perlu dibatalkan, batalkanlah. Nak buat macam mana keadaannya. Kita sambung lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.